Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang berbahagia ini bersamaan dengan hari Jumaat, walaupun kita tidak dapat menunaikan solat fardu Jumaat, namun kita tetap juga diwajibkan untuk melakukan solat fardu zuhur. Jadi alhamdulillah, syukur kerana kita masih dapat lagi kita untuk meneruskan amal ibadah kita, yang mana jika kita sedar ataupun tidak, kan, hari ini dah masuk kali ke-5. Kali ke-5 kita tidak dapat menunaikan solat fardu Jumaat. Menunjukkan apa? Sedar tak sedar ni masa terlalu cepat berlalu. Hingga kan bila kita fikirkan balik, dah 5 kali dah. Macam tu, sampai macam itu. Dah 5 kali dah Jumaat ni kita tak dapat buat, kan. Menunjukkan masa ni sangat-sangat cepat berlalu, dan hinggakan kita ni tak dapat nak kejar masa tu. Oleh kerana itulah, insya-Allah pada petang ini kita akan kupas sedikit tentang cerita tentang masa ni. Insya-Allah saya akan cuba kongsikan bersama dengan tuan-tuan di rumah. Jadi kepada tuan-tuan yang mana berada di rumah, yang mana baru menonton kita punya rancangan live kuliah online ni, jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, ahlan wa sahlan. Jadi jangan lupa untuk bantu saya sekali lagi dengan 2 perkara. Yang pertama, tekan button like kita punya rakaman ni, dan juga tekan button share, tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan rakan-rakan kita di luar sana juga mendapat manfaat atas perkongsian saya pada petang ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Asr, yang mana kita biasa baca dalam solat kita. Surah ni tak panjang. Ada 3 ayat saja. Tapi dia punya cerita dia tentang masa ni sangat mencakupi seluruh kehidupan kita, kerana dia sangat bersangkut paut dengan apa yang berkaitan dengan kehidupan kita yang telah lepas, yang sekarang, dan juga yang akan datang. Oleh kerana itulah dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ni dengan sumpah. Allah bersumpah dengan masa ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini dengan wal 'asr. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, waw di sini bukan maksud dia waw dan, tapi waw dekat sini adalah wawul qasam. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, ada huruf yang mana bersambung dengan huruf yang lain. Huruf tu menunjukkan dia sumpah. Antaranya wa. Pada surah ini wal 'asr, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Tuan-tuan, maknanya masa ni dia dah ada sumpahan dia. Allah sumpah dengan masa ni. Sehingga kan dalam Al-Quran ada lagi tempat-tempat lain yang mana Allah bersumpah dengan seperti mana dalam surah Al-Asr ni tadi. Dalam surah yang lain ada wadduha, wal laili, wal fajri, wasyamsi, dan banyak lagi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apa tujuan Allah bersumpah ni? Kan, apa tujuan sebenar Allah bersumpah? Yang pastinya Allah lebih tahulah. Cuma apa yang dapat kita fikirkan, kan, Allah bersumpah tentang sesuatu ni nak bagi tahu pada kita supaya kita alert. Kita perhatikan, kita fikirkan, kita hayati tentang apa yang Allah nak bagi tahu ni. Contohlah, kan, macam kita
kita bercakap dengan orang. Kita bercakap, orang tak kenal kita ataupun orang tu kenal kita. Boleh jadi dia percaya ataupun tak percaya dengan kata-kata kita ni. Tapi bila mana kita meletakkan sumpah kita, kita contohnya lah, aku bersumpah demi Allah. Jadi orang akan ada satu attention, ada perhatian. Orang akan dengan sendirinya akan mengatakan, oh ini ada satu bentuk dia mungkin cakap betul. Kalau kita lah kan. Tapi di sini Allah memulakan ayat dalam surah Al-Fatihah ini, dalam surah Al-As ini dengan perkataan wal as, demi masa. Allah bersumpah dengan masa ni. Demi masa. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, pastinya ada sesuatu yang kita kena fikirkan. Lebih-lebih lagi tentang masa ni. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, apa itu masa? Masa itu apa? Adakah masa ni yang kita fikirkan 24 jam sehari, kan? 7 hari dalam seminggu, ataupun 365 hari dalam setahun, ataupun umur kita 60 tahun. Adakah itu masa? Tuan-tuan, masa ni berlalu setiap saat. TikTok. Bukan TikTok yang kita duk main tu. Ini masa setiap saat berlalu. Yang pastinya masa ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan masa. Jadi masa adalah makhluk Allah. Dan masa ni jugalah merupakan timeline. Tuan-tuan, timeline ni maksudnya kita punya garisan masa. Dia ada permulaan. Oleh disebabkan kita ni adalah makhluk, jadi kita ada permulaan kita. Lepas tu ada pertengahan kita dan ada pengakhiran kita. Masa ni dia ibarat timeline. Dia masa, garisan masa. Ada masa lepas ataupun kita sebut dalam bahasa Inggeris past. Bahasa Inggeris masa dia past lah, past. Yang lepas lebih kurang juga dalam bahasa Melayu lepas tu kan. Lepas tu present time. Present time maksudnya masa sekarang. Dan juga future time, masa yang akan datang, yang kita tak tahu, yang kita tak dapat nak fikirkan. Kalau kita boleh fikirkan pun belum tentu betul. Sebab apa? Yang tahu masa akan datang ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, masa ni juga dia ibarat macam pita rakaman tau. Dia ibarat macam pita rakaman yang mana dia merakamkan segala perbuatan kita, amal perbuatan kita, apa yang kita buat seharian dalam kehidupan kita, apa yang kita buat daripada kita kecil dulu kan. Berlalu, masa berlalu, jadi benda tu macam terakam. Masa ni dia macam ibarat merakam segala aktiviti kita sehinggalah kita berada pada hari ni. Dia macam ni lah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ni kita kita punya handphone ada satu kemudahan nama dia time lapse. Time lapse ni kalau tuan-tuan pernah gunakan, kalau kita set dalam handphone ataupun kamera, dia punya perjalanan dia tu, dia akan merakamkan aktiviti daripada minit yang pertama sampailah minit yang terakhir. Cumanya dalam rakaman tu dia macam bergerak pantas lah kan. Tapi nak mengibaratkan, dia merakamkan pada setiap perbuatan ataupun perlakuan kita daripada awal sampai akhir. Inilah masa juga boleh diibaratkan sebagai macam pita rakaman tuan-tuan. Walau bagaimanapun, pita rakaman ni kita tak akan dapat kata ulang tayang balik semasa kita di dunia ni. Kita tak boleh ulang tayang balik. Ini specialnya. Akan tetapi di akhirat besok Allah akan buka balik pita rakaman ni. Bila mana kita besok dibentangkan amal ibadah kita, kita akan diperlihatkan bagaimana amal perbuatan kita semasa kita hidup di dunia. Tuan-tuan, inilah masa. Masa juga boleh diibaratkan sebagai pita rakaman tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, masa ni penting ke tuan-tuan? Penting ke masa ni? Masya Allah, masa ni sangat penting. Sebab tu Allah menyebut dalam satu surah yang khusus menceritakan tentang masa, dan Allah bersumpah sini dengan masa, menunjukkan betapa pentingnya masa. Tuan-tuan perasan tak orang barat dia banyak
kalau yang jenis buat cerita kan, orang buat cerita, barat banyak buat cerita tentang macam time travel. Time travel maksudnya dia pergi ke masa lepas kan, back to the future kalau kita pernah tengok, ataupun cerita tentang pergi ke masa depan. Banyaklah. Yang paling baru dulu mungkin kawan-kawan yang sebaya dengan saya tengok cerita Avenger. Itu pun dia menceritakan plot dia, ada dia pergi ke masa lepas tu pergi ke masa akan datang. Barat dia buat cerita ni menunjukkan apa? Dan ada cerita lain juga, mungkin adik-adik kita dekat luar sana, atau mungkin kita sendirilah kan, kita pun rajin juga tengok cerita Doraemon. Doraemon ni pun ada juga dia tunjukkan macam mana dia pergi ke masa akan datang kan, 20 tahun akan datang, abad ke 20 apa sekian lah, yang orang kata yang menjangkau daripada fikiran kita kan, boleh pergi ke masa lepas, ke masa depan, boleh patah balik pula, boleh adjust kan. Sebenarnya kenapa dia orang buat cerita macam ni? Kenapa? Menunjukkan masa ni sangat penting, sehingga kan masa tu manusia berkeinginan supaya masa ni dapat diputar balik. Sebab apa? Sebab ada kalanya dalam kehidupan kita hari ni, kita akan buat kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Jadi kita berkeinginan, bercita-cita untuk seandainya lah masa ni dapat diputarkan balik ke belakang kan, dapatlah ubah sekian. Itu kita punya keinginan kita. Tapi walau macam mana pun keadaan tu takkan berlaku kan. Itu cuma akan jadi cerita saja, rekaan saja. Sebab apa? Sebab masa ni telah disumpah. Masa ni takkan dapat dipatah balik. Dia akan terus berjalan sampai ke depan, dan kita pun takkan tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sangat menjaga masa. Kan Allah bagi peringatan pada kita tentang masa, dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala sangat menjaga masa. Kerana dalam ayat dalam surah Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat itu ada ajal ketentuan dia. Fa idza jaa ajaluhum, apabila tiba ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, takkan lewat sesaat, wala yastaqdimun, dan takkan awal sesaat. Maknanya apa? Allah sangat sharp time. Maknanya kalau katalah kan ajal kita tu sekian waktu, takkan lewat sesaat dan takkan awal sesaat. Punya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan satu contoh teladan untuk kita, untuk kita contohi dalam kehidupan kita ni. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, masa ni juga tuan-tuan, selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, masa ni dia sangat tak friendly dengan kita. Sangat tak friendly. Sebab apa? Sebab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ada menyebutkan al-waqtu kas-sayfi. Al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Maksud dia apa? Maksud dia waktu ni macam pedang. Pedang, tuan-tuan tahulah pedang besar mana macam ni kan. Kalau kamu tak potong dia, dia akan potong kamu. Maknanya kalau kita tak potong masa ni akan potong kita. Maknanya masa ni dia tak tunggu kita. Dia tak friendly. Kalau macam kita ada kawan-kawan kan, kita lambat sikit, bro, sorry lah, tunggu dalam 5 minit boleh? Okay, set. Maknanya kawan itu masih kawan lagi lah, friendly kan. Tapi masa ni dia sangat tak friendly. Sebab tu kita mesti kena manfaatkan masa ni. Kalau boleh kita potong dia. Potong tu maksudnya apa? Kita manfaatkan masa, gunakan masa sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, lebih-lebih lagi sekarang ni akhir zaman, kita terasa masa ni berlalu sangat-sangat pantas kan. Hingga kan rasanya lah, baru je hari tu kita berpuasa Ramadan, ni minggu depan kita nak puasa dah. Nak puasa lagi.
kan, terasa ya Allah, betapa cepatnya masa berlalu kan, sedar tak sedar. Hari tu kita rasa masa mula-mula perintah PKP ni dikeluarkan, kita rasa 2 minggu. Allah, lamanya. Tiba-tiba hari ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sedar tak sedar, dah 20 lebih hari dah kita berada dalam tempoh PKP. Sedar tak sedar. Ya Allah, betapa cepatnya masa berlalu. Seandainya masa ni dapat kita manfaatkan dengan perkara-perkara yang baik, alangkah indahnya, alangkah baik ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kepada yang terus menonton kita punya rakaman ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan juga yang share kita punya rakaman ni juga saya ucapkan terima kasih. Dan juga saya mengambil peluang ni untuk mengucapkan terima kasih juga pada rakan-rakan kita di luar sana, yang mana sambil menonton dia masukkan dalam ruangan komen live tu poin-poin penting. Ini bagus, saya puji dan saya ucap terima kasih sangat-sangat. Sebab apa? Dia membantu kepada rakan-rakan kita yang baru menonton live kita ni untuk orang kata review semula kita punya kuliah ni, supaya dia tak ketinggalan kan. Kalau tidak nanti dia blur, dia kata apa tengah cerita pasal apa ni kan. Jadi saya ucap terima kasih, dan jangan lupa sebar-sebarkan pada kawan-kawan kita punya rakaman ni. InsyaAllah mudah-mudahan moga-moga kita semua sama-sama dapat manfaatkan masa yang Allah berikan ini dengan perkara-perkara yang baik insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung lagi. Tadi kita dah cerita tentang apa itu masa. Dalam surah Al-Asr Allah sebutkan pada ayat yang pertama wal 'asr. Kemudian Allah sambung pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Apa maksud dia? Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalimah inna dekat sini menunjukkan adalah penegasan. Maknanya bukan main-main, bukan saja-saja. Dia adalah bentuk penegasan. Maknanya memang betul-betul manusia ni sentiasa berada dalam kerugian. Rugi apa tuan-tuan? Rugi masa lah. Kita cerita pasal masa ni kan. Rugi masa. Allahu Akbar. Kan? Kadang-kadang ada di antara kita, ataupun boleh dikatakan hampir seluruh manusia kan, kita tak rasa betapa kita ni dah banyak rugi masa kita kan. Kita tak terasa sampai tahap macam tu, ataupun kita tak perasan kan. Bayangkan dalam satu hari Allah bagi 24 jam, tolak tidur, tolak makan, tolak menyembang, tolak main handphone kan. Main handphone kata larang lah. Tengok ini apa semua, tak ada manfaat. Ataupun tengok YouTube kan, tengok orang buat kelakar-kelakar apa semua, ataupun benda-benda yang tak bermanfaat lah. Akhirnya tinggallah berapa jam, campur solat waktu, solat fardu 5 minit, kalikan dengan 5 kali solat fardu sehari, 5 kali 5 25, dapatlah 25 minit. Baca Quran katalah setengah jam kan. Mungkin kalau yang betul-betul kata istiqamah, dapatlah sejam lebih ataupun lebih kan. Mungkin ada yang lebih lagi, saya percaya. Kita ambil setengah jam lah, rata-rata lah di kalangan kita ni, setengah jam. 25 campur setengah jam, belum cukup sejam lagi, ada 5 minit lagi nak cukup sejam. Tuan-tuan, adakah sekadar itu saja usaha yang kita lakukan untuk kita manfaatkan masa yang Allah berikan ni kan? Kita kadang-kadang tak rasa yang kita ni banyak dah buang masa. Tuan-tuan fikirkan saya bagi satu contoh. Kalau kita beras kita dekat rumah tu, yang kita buat untuk masak kan sampai jadi nasi tu, bayang tuan-tuan bayang kita ambil satu cedok, lepas beberapa cedok kita ambil satu lagi cedok, kita buang. Kita rasa apa masa tu? Kita buang, ambil cedok buang, maknanya tak guna, tak pakai. Yang tadi yang sikit dah ambil untuk makan nasi, yang separuh lagi kita ambil buang. Kita rasa kita akan rasa macam asal aku buang, membazir dia. Sebab apa? Sebab kita masa tu kita nampak betapa nasi ini sebenarnya dia mendatangkan manfaat pada kita, memberikan kekenyangan, menjadi asbab menjadikan kita kenyang apabila kita makan kan. Begitu jugalah dengan masa. Tuan-tuan, masa ni
sangat-sangat berharga. Kalau boleh, sebaiknya janganlah sampai kita kata keadaan macam ni, terlalu banyak kita sampai dah tak perasan dah kita ni dah bazirkan banyak sangat masa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni hidup kata paling-paling lama pun 60 ke 70 tahun. Ini berdasarkan hadis daripada baginda Nabi SAW, kan? Umur umat aku ni antara 60 sampai 70 je. Baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70 je, kan? Lepas tu dalam sehari ni katakanlah dalam satu hari kita bazirkan 1 jam je. Tadi saya sebut selama 24 jam tolak tidur 8 jam tu ataupun 6 jam lah. 6 jam. Lepas tu tinggallah beberapa jam saja yang kita manfaatkan. Saya bagi contoh, katakanlah 24 jam tu 1 jam saja yang kita bazirkan. Maknanya lagi 24 jam tu kita betul-betul manfaatkan. Maknanya tidur pun kita tidur dalam keadaan kita mungkin membaca buku. Wallahualam lah macam mana kaedah saya tak pastilah. Katakanlah dalam satu hari 24 jam tu 1 jam saja kita bazirkan. Tuan-tuan, bermakna kalau katalah umur kita 60 tahun, kalau 65 atau 70 mungkin dah berbeza kiraan dia, matematik dia. Kalau katalah umur kita ni 60 tahun, setiap hari 1 jam kita bazirkan. Bermakna apa? Bermakna kalau kira-kira kita ada 3 tahun yang kita bazirkan. 3 tahun tu, 3 tahun. Tuan-tuan bayangkanlah, seolah-olah macam ni lah kita ni kan, PKP ada 3 tahun tak buat apa-apa, tak bekerja. Saya ingat boleh gila rasanya, kan? Ni dah hampir sebulan tak bekerja ni pun dah rasa macam tak tentu arah dah. 3 tahun sia-sia, buang saja. Allah Akbar. Itu kalau 1 jam dibazirkan. Tapi yang kita bazirkan selama ni agak-agak berapa jam? Fikirkanlah sendiri, tuan-tuan. Dan Nabi SAW ada berpesan pada kita berdasarkan daripada satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW berpesan, tuan-tuan, ightanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 sebelum 5. Apa dia tu? Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Tuan-tuan, banyak di antara manusia dia rugi pada 5 benda ni. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, rebut 5 sebelum 5. Ightanim khamsan qabla khamsin. Apa dia, tuan-tuan? Yang kita biasa dengar dalam lagu apa? Lagu Raihan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini saya tak nak menyanyi kerana masa kita pun sangat-sangat terhad. Lagu nasyid daripada kumpulan Raihan. Yang pertama apa? Muda sebelum tua. Tuan-tuan dan puan hormati Allah sekalian, masa muda ni masa yang sangat berharga. Saya orang muda. Tuan-tuan di rumah sana yang menonton rancangan ni, saya percaya ramai juga di kalangan orang-orang muda yang sebaya macam saya. Kita akan melalui fasa waktu tua, kan? Tapi masa muda ni, tuan-tuan, sangat-sangat berharga. Biasa kita dengar warga, kalau yang dah tua ni kita ibaratkan warga emas, kan? Emas tu maknanya berharga. Tapi tuan-tuan, masa muda ni lebih berharga. Ibarat macam berlian, tuan-tuan. Berlian dengan emas, berlian ni lagi mahal. Kalau tuan-tuan nak tahulah, berlian ni lagi mahal harga dia. Kita ni orang muda ni ibarat berlian, sangat berharga. Tapi kalau kita tak manfaatkan masa muda kita, akhirnya besok bila sampai masa tua kita akan rasa menyesal. Kerana apa? Bila kita dah tua, dah tak larat. Nak pergi ke masjid pun dah tak larat, kan? Masa tu pinggang pun dah sakit, kepala lutut pun dah bergoyang, mata pun dah tak nampak. Akhirnya masa tu kita akan rasa, kenapalah masa aku muda dulu aku tak manfaatkan. Tapi tuan-tuan, menyesal masa tu, adakah dapat kita patahkan balik masa? Tak boleh. Sebab masa ni dah disumpah, keadaan dia akan terus bergerak. Dia takkan boleh dipatah balik. Yang tinggal hanyalah kenangan. Macam dalam lagu, Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, itu yang pertama, muda sebelum tua. Kemudian yang kedua, sihat sebelum sakit. Banyak di antara kita, kan,
Bila kita sihat, kita tak terasa sihat ni sebenarnya peluang untuk kita banyakkan beribadah, kan? Sehingga kan bila sakit barulah kita akan terasa yang betapa besarnya nikmat sihat tu. Saya jumpa orang-orang yang yang pernah terlantar di hospital, kan? Walaupun dia seorang yang memiliki harta yang melimpah ruah, kan? Tapi tahu tak apa yang dia kata? Sebenarnya betapa besarnya nikmat sihat berbanding dengan nikmat harta yang dia ada ni. Sebab apa? Harta dia tu tak boleh kembalikan sihat dia tu. Walau canggih macam mana pun teknologi yang ada sekarang ni, kan? Tapi bila dia dah sakit, sakit yang tak boleh disembuhkan, masa tu barulah kita akan terfikir betapa nikmatnya waktu sihat yang Allah bagi pada kita. Sebab tu manfaatkan tuan-tuan masa sihat ni dengan sebaiknya. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, yang biasanya kita ni selalu rugilah dalam keadaan macam tu. Kaya sebelum miskin. Kaya sebelum miskin. Ketika ada segalanya dengan ketika tak ada apa-apa dah. Kaya sebelum jadi miskin. Biasanya kalau orang kaya ni, keinginan dia apa? Nak beli ini, nak beli itu, nak pergi sini, nak pergi sana, kan? Saya percaya ramai orang-orang kaya di luar sana yang yang banyak menginfakkan harta, yang banyak bersedekah. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana Allah hadirkan orang-orang yang macam ini. Kerana disebabkan insan-insan ini, insan-insan yang begini, maka kita punya kutipan zakat sangat banyak, alhamdulillah. Dan juga banyak golongan-golongan yang dapat kita bantu. Tapi ada juga di kalangan kita orang-orang yang kaya, ataupun kalau kaya itu rasa macam terlalu kaya. Ada, orang kata ada harta lah, punya harta. Hari ini boleh dikatakan semua di antara kita ni orang yang berkemampuan. Nak kata sangat kaya mungkin kurang lah, mungkin boleh dibilang lah dengan jari. Tapi kalau berkemampuan, hampir semua berkemampuan. Tapi berapa ramai yang manfaatkan waktu ketika berkemampuan ini untuk digunakan untuk digunakan harta tu dengan menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah, kan? Macam sekarang ni kita ada Freightliner yang mengagihkan makanan, bantuan kepada golongan yang susah, kan? Masa ni lah kita nak gunakan harta yang kita ada ni, kan, untuk kita bantu orang-orang yang susah ni. Masa ni lah dia. Kalau kita tak gunakan masa ni, besok apa yang akan berlaku? Kita akan menyesal. Sebab apa? Bila duit dah tak ada, masa tu lah baru kita akan fikir, alangkah baiknya masa aku kaya dulu aku buat sesuatu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita fikirkan. Saya tak nak buang masa sebab kita ni sebenarnya dah ada 2 minit lagi nak habis ni. Tapi saya ada banyak lagi nak cerita sebenarnya. Kemudian yang keempat, masa lapang sebelum sibuk. Masa lapang sebelum sibuk. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, masa PKP ni sangat lama dan sangat banyak masa lapang yang kita ada. Saya nak tanya rakan-rakan saya kat luar sana, selama kita ber-PKP ni, apa yang kita dah buat? Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan dah buat? Saya pun tanya diri saya jugalah, kan, apa yang saya dah buat selama ni? Apa yang kita dah buat? Adakah kita dah dapat khatamkan Quran sebanyak 5 kali? Mungkin banyak sangat. 3 kali? Ataupun 2 kali? Atau sekali? Tuan-tuan, jangan jawab kat komen, nanti orang nampak. Jawab dalam hati. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya nak kongsikan pada tuan-tuan, kan, golongan salafus salih, kan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi tentang orang-orang yang khatam Al-Quran ni. Ada yang khatam sebulan 2 kali, tuan-tuan. Ada yang setiap bulan sekali khatam. Ada yang 10 hari 1 kali. Ada yang seminggu sekali. Yang ini ramailah, antaranya Sayyidina Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, seminggu sekali. Tuan-tuan, kita ada berapa minggu dah PKP ni? Saya ingat ada 4 minggu lah, lebih kurang, kan. Sepatutnya dah 4 kali khatam, sepatutnya. Tapi
satu pun belum khatam lagi. Saya tegur diri saya jugalah, kan. Paling tidak dapat satu kali khatam jadilah. Tuan-tuan, Imam Syafi'i tuan-tuan 2 kali dalam sehari. 2 kali khatam dalam sehari. Macam mana buat tu? Maknanya betul-betul masa ni dimanfaatkan. Tak ada masa yang dibazirkan, kan. Lepas tu, dan banyak lagi yang mana golongan salafus soleh terdahulu memanfaatkan masa ni dengan mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang menghabiskan khatam kitab-kitab. Tuan-tuan, inilah antara contoh-contoh yang boleh kita jadikan tauladan pada kita. Lebih-lebih lagi sepanjang kita berada di rumah, kan, sepanjang ber-PKP ni. Tambah-tambah lagi kita ni nak menuju Ramadan, kan. Jadi bulan Ramadan ni antara merupakan bulan yang mana penuh dengan ganjaran pahala. Jadi manfaatkan bulan tersebut. Kalau boleh jangan tunggu bulan Ramadan datang. Masa ni mulakan terus. Baca Quran, pastikan dapat khatam. Sekali pun cukup lah, kan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang kelima, hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati. Kita ni sekarang ni yang sedang menonton, yang sedang bertazkirah kat depan ni, yang sedang buat rakaman, kan, kita masih hidup. Kalau tidak, kita tak ada ni, kan, mungkin dah tumbang ni. Kita masih hidup ni. Masih hidup. Jadi apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Adakah kita banyak menonton televisyen? Ataupun adakah kita banyak bermain handphone saja? Ataupun adakah kita sekadar memenuhkan masa hidup kita ni dengan tidur saja? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, tahu tak, apabila matinya seseorang ni, mati itu sendiri Allah sebut la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Takkan lewat sesaat dan takkan cepat sesaat. Maknanya syap. Kalau tiba masa ajal kita nanti besok, apa pun tak boleh. Apa pun tak boleh buat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun, Allah ada sebut, kan, bagaimana orang yang hampir mati ni minta nak dihidupkan balik. Bagaimana orang yang hampir mati ni minta nak hidup balik, nak buat 2 benda ni. Nak banyakkan bersedekah dan nak jadi orang yang baik. Sebab apa? Sebab bersedekah dia dalam masa yang singkat saja kita boleh buat, kan. Kata bagi sekian, dia tak perlu kata macam ibadah haji, dia ada rukun dia, jadi panjanglah untuk sempurna, kan. Tapi sedekah cukup sekadar kalau kita ada harta, okey, bagi. Dia simple, ibadah yang simple. Lepas tu menjadi orang yang baik pun simple, dia tak perlukan modal. Jadi orang yang baik, tolong frontliner kita, sedekah makanan, kan. Ataupun kita mudahkan usaha kerajaan dengan cara kita kurangkan pergerakan kita di luar, kan. Itu juga usaha kita untuk kita jadi baik, kan. Jadi orang yang hampir mati ni, dia minta 2 benda ni. Sebab 2 benda ni paling mudah sekali. Jadi tuan-tuan, manfaatkan hidup ni sebelum datang besok masa mati. Dah tak boleh buat apa dah bila dah mati nanti. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dalam banyak-banyak nikmat yang ada, kan, ada 2 nikmat ni yang Nabi sebut, kan, banyak manusia lupa. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kan, 2 nikmat yang banyak manusia abaikan. Banyak manusia lupa tentang tentang 2 nikmat. Apa dia? Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Nikmat sihat dan nikmat masa lapang, tuan-tuan. Tadi ada 5 saya sebut. Nabi sebut dalam hadis yang lain ada 2 yang kebanyakan manusia memang tak manfaatkan 2 masa ni. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, jadi manfaatkanlah masa kita sepanjang PKP ni dengan melakukan amal ibadah dan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan kita ni tak tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, seterusnya jap saya tengok dah 20 sikit lagi
terima kasih pada rakan-rakan kat luar sana yang masih lagi setia menonton. InsyaAllah kita cuba untuk manfaatkan masa yang Allah berikan ini, walaupun setengah jam yang diamanahkan, tapi kalau lebih sikit tu tuan-tuan, alhamdulillah, kerana kita dapat lebihkan masa kita tu dengan perkara yang bermanfaat kan. Kemudian dalam ayat yang ketiga tuan-tuan, tadi ayat yang kedua Allah bagi tahu innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Dalam ayat yang ketiga Allah nak bagi satu penawar bagi kita supaya kita tak terjebak ataupun kita selamat daripada tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Saya ulang sekali lagi, dalam ayat yang ketiga Allah bagi kita satu penawar, satu ubat supaya kita tak tergolong di kalangan orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat kedua tadi, yang mana berada dalam kerugian. Sebab kalau sebut manusia ni umum, manusia ramai. Tetapi dalam ayat ketiga ni Allah bagi tahu ubat dan penawarnya, illal ladzina amanu. Yang pertama, illal ladzina amanu wa amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan berpesan-pesan pada kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan berpesan-pesan pada kesabaran. Tuan-tuan, 4 perkara ni, 4 ubat ni mesti kita terapkan dalam diri kita. Sebagai orang yang beriman, kemudian beramal soleh. Lepas tu kita sering berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Tuan-tuan, orang beriman ni betul sebagaimana yang digariskan 6 rukun iman tersebut kan. Akan tetapi orang beriman ni dia ada kategori dia sebenarnya. Dia ada yang permulaan orang beriman, ada yang dikategorikan sebagai orang yang benar-benar beriman. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga 4, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah apabila disebutkan apabila zukirallah, disebutkan Allah kan, zukirallah wajilat qulubuhum, maka akan gentar rasa hati dia kan. Apabila diperingatkan tentang Allah, dia akan rasa gentar dalam hati dia. Tuan-tuan, azan kita bermula dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ada rasa tak masa tu? Kalau ada rasa, maknanya kita ni adalah orang yang betul-betul beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Azan ni merupakan panggilan daripada Allah supaya kita mengerjakan solat. Kalau azan, kita tidur, relax kan, makin sedap tidur, muhasabah balik diri kita tuan-tuan. Kemudian dalam ayat tadi Allah sambung lagi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat Quran lah kan, apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah iman dia. Kita orang beriman kan, bila dengar orang baca Quran akan terasa semakin bertambah kita punya iman kan, terasa. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salah, yang mendirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka inilah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, maka bagi mereka darjat di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan keampunan serta rezeki yang mulia. Tuan-tuan, rupa-rupanya di kalangan orang beriman ni ada yang kata peringkat-peringkat dia. Ada yang betul-betul beriman, ada yang belum betul-betul beriman. Dan juga orang yang beriman ini disebutkan juga dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 2. Allah sebut orang beriman ini, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu fikir cukup dengan mereka mengatakan dia beriman
namun mereka belum diuji. Maknanya ciri-ciri orang yang beriman ini adalah orang yang sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sekarang ni lah kan, Allah uji kita di Masjidil Haram, tak dapat menunaikan ibadah umrah, dan mungkin juga dikatakan haji pun tak dapat ditunaikan pada masa akan datang untuk tahun ni. Wallahu alam kan. Dan di mana-mana sekarang ni, di masjid-masjid kan, tak dapat kita menunaikan solat berjemaah kan. Ini semua merupakan ujian bagi kita orang beriman. Jadi ujian bagi orang yang beriman adalah untuk menambah lagi, untuk meningkatkan lagi tahap keimanan dia. Sebab tu golongan yang beriman ini, dia bukannya boleh sekadar cakap dia beriman, tak, tapi dia mesti ada ujian untuk dia. Ada ujian, barulah dia boleh dikatakan dia benar-benar beriman, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian beramal soleh. Tadi daripada ayat surah Al-As tadi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Dua-dua ni dia mesti selari. Dia tak boleh beriman saja tanpa amal soleh, tak boleh. Dia mesti kena ada amal, beriman dan beramal soleh. Kenapa? Kerana iman dan amal soleh tak dapat dipisahkan. Sebab kata Imam Hasan Al-Basri, bukanlah iman itu dengan perhiasan dan cita-cita. Maknanya bukannya iman tu boleh sekadar kita cita-cita, maknanya aku nak beriman kan, bukan sekadar tu. Maknanya bukan tak boleh, bukan sekadar tu, maknanya belum cukup kan. Akan tetapi iman itu ialah apa yang teguh dalam hati, maknanya kuat dalam hatinya, iman, kepercayaannya dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Tadi dah percaya, kena buktikan dengan amal perbuatan, amal soleh. Jadi tuan-tuan, beriman dan beramal soleh, dia ni kembar, dia kena selari, dia kena sekali, tak boleh berasing, tak boleh terpisah. Kemudian berpesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Dua ni juga duduk sekali juga, berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Tuan-tuan, kenapa kebenaran dan kesabaran ni tak dapat dipisahkan? Sebab biasanya bila kita nak menegakkan kebenaran, akan ada dia punya cabaran dia, halangan dia, kepayahan dia kan. Biasanya orang yang nak tegak kebenaran, nak tegakkan kebenaran ni, akan ada orang yang membenci kan. Sebab apa? Di luar sana ada golongan yang tak sukakan kebenaran. Sebab bila tertegaknya kebenaran, maka ada perkara-perkara, hiburan-hiburan yang terpaksa orang kata disekat dan sebagainya. Sebab tu ada golongan di luar sana yang mana hidup penuh dengan keduniaan sahaja kan. Mereka tak suka bila mana kebenaran ni diangkat, ditegakkan dan sebagainya. Dan kebenaran tak dapat dipisahkan dengan kesabaran. Disebabkan apa? Sebab kebenaran apabila hanya dapat ditegakkan dengan kesabaran saja. Sabar adalah ubat bagi menegakkan kebenaran. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, berapa lama Rasulullah SAW berdakwah? Berapa lama? Adakah sehari, 2 hari? Sangat lama, bertahun-tahun berdakwah. Tapi Rasulullah terus berdakwah, berbekalkan dengan kesabaran, dan akhirnya inilah yang kita dapat nikmati hari ini, keindahan Islam, yang mana hampir di seluruh dunia umat Islam, betapa ramainya umat Islam hari ini dengan berkat usaha kesabaran daripada Rasulullah SAW. Inilah menunjukkan bahawa kesabaran, kebenaran dan juga kesabaran merupakan dua perkara yang mesti berjalan sekali. Maknanya berpesan-pesan dengan kebenaran juga akan disertakan dengan berpesan-pesan dengan kesabaran. Tuan-tuan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada menyebutkan, kebenaran itu takkan berjaya tanpa sifat sabar, dan sesebuah jemaah itu takkan menjadi hebat tanpa saling berpesan-pesan pada kebenaran dan kesabaran. Tuan-tuan, hari ini kita di rumah dengan keluarga kan, maka banyak-banyaklah kita tanamkan sifat sabar, terutamanya bagi seorang ayah ataupun seorang suami, seorang isteri ataupun seorang ibu mendepani kerenah suami, kerana anak-anak dan sebagainya kan, ataupun seorang suami berdepan kerana isteri, kerana anak-anak. Maka dalam kita nak menjadikan keluarga ini keluarga yang benar-benar
mengikut syariat Islam, maka sabar ni mesti kena ada dalam diri. Dan juga jangan lupa saling berpesan-pesan pada kebenaran, kan? Bila nampak adanya kebatilan yang berlaku di rumah kita, kan? Hari ni internet jangan cakap lah, budak-budak semua dah pandai. Jadi kalau nampak kebatilan, maka tegakkan kebenaran ketika itu. Kita mesti kena gunakan kita punya kuasa dan juga keimanan kita ni. Jadi kena saling berpesan-pesan pada kebenaran, dan jangan lupa tanamkan sifat sabar, kerana bukan senang kita nak mendidik orang. Bukan senang nak mendidik orang. Lagi-lagi kita nak mendidik orang yang dah sekian lama biasa dengan keadaan macam tu. Kita hari ni dapat masa selama sebulan, mungkin sebulan lebih lagi, kan, duduk bersama keluarga. Masa ni kita cuba nak bentuk keluarga kita dalam keadaan yang mengikut syariat Islam. Walau bagaimanapun kita kena ada sifat sabar, sebab sebelum PKP ni kita tak tahu apa hidangan yang kita telah bagi pada anak-anak kita, kan? Apa, dengan siapa dia berkawan sebelum ni, kita tak tahu. Jadi kena ada sifat sabar dalam kita nak tegakkan kebenaran dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan dalam sesebuah negara. InsyaAllah, mudah-mudahan 4 perkara ni, percayalah, inilah ubat yang berkesan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, akan menjadikan kita orang-orang yang tidak mengalami kerugian. Tak ada siapa yang inginkan rugi. Lebih-lebih lagi kalau kita dalam keadaan bisnes, dalam kita berbisnes, rugi ni satu, orang kata macam penyakit lah, kan? Walaupun kerugian ni orang kata kemestian, kan, mesti ada dalam bisnes, tapi kerugian ni satu penyakit. Jadi kita ni hari ni pastikan kita tak rugi dalam hidup kita ni. Jangan rugikan masa yang ada. Manfaatkan masa yang Allah bagi ni. Hargailah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan tolong kita dalam kita menegakkan kebenaran dalam diri kita, dalam keluarga dan dalam masyarakat kita, insya-Allah. Dan sebagai penutupnya, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya ingin berpesan pada diri saya, juga pada rakan-rakan tuan-tuan yang berada di luar sana, manfaatkanlah masa yang ada ni. Manfaatkan masa yang ada ni. Walaupun kita terasa macam lama berada dalam tempoh PKP ni, sebenarnya masa yang ada ni sangat-sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Tuan-tuan sendiri boleh rasa, kan? Saya tak perlu cerita panjang, tuan-tuan sendiri boleh rasa betapa sekejapnya masa yang berlalu ni, kan? Sampai kan tak ada masa kita nak, orang kata, membawang. Tak ada masa kita nak memfitnah orang, kan? Tak ada masa kita nak menonton hiburan-hiburan. Tak ada masa, tuan-tuan. Sebab apa? Masa yang kita ada ni sangat-sangat terhad. Jadi tak ada masa nak buat benda-benda yang lalai, yang tak bermanfaat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya mengakhiri tazkirah saya ataupun kuliah saya pada petang ini dengan satu teka-teki. Saya nak tanya tuan-tuan dan juga diri saya, apa dia benda yang semakin menjauhi kita? Apa dia benda yang semakin jauh dengan kita? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa dia benda yang semakin dekat dengan kita? Saya ulang sekali lagi. Satu teka-teki, tuan-tuan, kalau boleh jawablah dalam komen tu, apa dia benda yang semakin jauh dengan kita? Yang pertama. Dan yang kedua, apa dia benda yang semakin dekat dengan kita? Tuan-tuan, nak saya bagi jawapan ke macam mana? Saya bagilah Tapi kalau yang dah ada jawapan, boleh komen kat situ. Apa yang semakin jauh dengan kita adalah masa lalu kita. Tuan-tuan, yang masa sekarang ni pun akan berlalu juga nanti. Tadi kita mula kuliah tadi 1.45. Sekarang dah pukul apa? Sekarang dah 2.35. Maknanya dah tak patah balik dah masa 1.45 tadi. Tak pusing balik dah. Dia dah makin jauh. Itu baru jauh sikit. Nanti bila kita dah petang, dia dah lagi jauh. Malam lagi jauh. Besok bertambah jauh. Begitulah seterusnya. Itulah masa lalu kita yang mana akan semakin jauh, yang akan menjadi masa lepas kita. Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian,
apa dia benda yang semakin dekat dengan kita? Tak lain tak bukan adalah kematian kita. Kita ni melalui kehidupan kita, kan, kita merasakan bertambah umur. Sebenarnya bukan bertambah umur, nombor saja naik, tapi sebenarnya makin berkurang kita punya tempoh masa yang Allah bagikan pada kita. Jadi disebabkan itu, manfaatkanlah masa yang Allah berikan ini. Mudah-mudahan kita semua berada di kalangan orang-orang yang yang beruntung, kerana rugi lawan dia adalah untung. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya pada petang ini. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mengambil masa yang terlalu lama. Kerana apa? Kerana saya sangat saya rasa seronok dengan tuan-tuan, kan, yang mana setia menonton kita punya kuliah ni. Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat baik. Jadi saya rasa alangkah baiknya kalau kita dapat sama-sama berkongsi ilmu yang kita ada, kan, pengalaman yang kita ada. Mudah-mudahan ianya menjadi manfaat untuk kita bersama. Jadi sekadar itu saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.